Kita dah belajar jenis-jenis signal. Signal ada dua jenis, satu continuous time, satu lagi ialah discrete time. Kemudian kita go deep lagi dan kita check pula dua jenis signal itu tadi. Kadang-kadang dia boleh jadi periodik, kadang-kadang dia boleh jadi non-periodik. So kita go deep lagi satu lagi, kita nak tengok signal itu tadi bila masa kadang-kadang dia akan even, kadang-kadang dia akan odd. So apa benda even dan odd signal itu tadi? So kita tengok gambar rajah ni, kita tengok dulu even signal bagi continuous time dan discrete time. So even ni actually ialah, senang cerita kita nak kata dia even ialah sama kiri and kanan. Sama apa? Sama pattern. Okay, dia macam cermin. Kalau sebelah kiri ini, dia akan cermin kepada kanan. Okay, kalau kita tengok contoh signal continuous time ini, kita tengok, kalau tengok sebelah ini, nak tengok cermin dia di mana? Cermin ni ialah di tengah-tengah ini kosong. Di kosong. Kalau kita tengok sini, belah ini, pattern dia begini, sama dengan sebelah kanan. Bukan sama maksud saya ini ialah cermin. Okay? Dia macam cermin. Kosong ini je. Bila kita tak sini, maka cerminan dia belah sana pattern yang sama. Maka itu kita panggil dia ialah even signal. Contoh kedua, continuous time. Sebelah dia naik macam ni, ini cermin. Maka dia ada cerminan dia, maka pattern sama. Maksud saya garisan pattern itu sama, tapi bila kita cerminkan dia, of course lah dia terbalik sikit kan. So bila dia terbalik sikit itu, maka kita panggil dia even signal. Sama juga untuk discrete time. Kita tengok batang-batang ini, tengah ini adalah cermin, pattern ini menaik, pattern belah sana menurun. So kita tengok lebih kurang dia sebelah-sebelah. Kita bahagi dua, bahagi dua, dia dapat macam sebelah-sebelah kan. So maka itu ialah even. Even ni bermaksud sama, sebelah dan kiri sama. Dan dia macam cermin, setengah-setengah. Boleh jadi juga kalau dia ada banyak signal pun sama. Ini cermin, kalau kita tengok tengah, pattern ini nampak ini ada dan separuh di sini. Ini dan separuh. Nampak dia sama. Sama banyak kiri dan kanan. Maka dia adalah even signal. So kita tengok pula odd signal. Okay. Odd signal dia bila kita pasang cermin dekat tengah ini, dia tak sama. Cuba tengok kawasan ini kiri dan kanan tidak sama. Bila kita cermin, dia tidak reflect balik kita punya gambar tu, maka dia adalah odd signal. Sama macam ini, letak cermin dekat tengah, tak sama. Sebelah kiri lain, belah kanan lain, maka dia adalah odd signal. Kita tengok untuk discrete juga sama, pasang cermin di sini, kiri, kalau kiri duduk bawah, tetapi kanan duduk atas, maka tak sama. Maka dia adalah odd signal. Sama juga kalau kita signal jenis panjang sikit dan banyak, ni pattern naik, kemudian ada pattern turun, tetapi belah kanan dia naik, turun. So dia tak sama. Bila kita pasang cermin, gambar tu kiri dan kanan tak sama, maka dia adalah odd punya signal. So benda penting kat sini, selain jenis even, odd ini kita kenal dari segi graphical, kita juga boleh nak kenal dia secara rumus. Kalau rumus untuk even signal bagi continuous time, ini rumus dia, formula dia. XT mesti sama dengan X negative T. Apa maksud? Pattern dia sama. Nilai. Bukan pattern, kalau gambar secara pattern, kalau dalam bentuk formula kita nak tengok nilai dia sama. Oh pula ni. Okay. Kita nak tengok nilai dia sama. So nilai sini XT ini sama dengan nilai
X negatif T. XT punya nilai mesti sama dengan X negatif T punya nilai. Ini dari segi rumus lah. Kalau discrete time pula ialah N, sebab kita tahu discrete adalah N, kalau continuous adalah T, dia punya expressions dia. So rumus dia beginilah. Rumus yang sama, cuma beza dia T dengan N lah. Xn mesti sama nilai dengan signal yang X negatif N. Mesti sama nilai. Untuk odd punya signal, rumus dia pula lain sikit. X negatif T ini mesti nilai dia sama dengan negatif XT. Lain sikit rumus dia. Kalau dekat even, XT sama dengan X, yang negatif tu ialah T dalam dia. Ni negatif. Dalam dia negatif. Tetapi untuk continuous time, X ini negatif T mesti sama dengan negatif X. Saya bagi contoh, baru senang faham sikit lah. Tapi yang penting kena tahu pasal rumus ni dulu. So ini pun sama untuk discrete time. X negatif N, nilai dia mesti sama dengan negatif XN. Okay. So ini secara rumus, yang tadi itu secara grafikal. Ada juga signal yang dia bukannya even dan juga bukannya odd. So ini adalah contoh lah bila kita letak cermin kat tengah ini, maka kita dapati dia taklah even dan bukan juga odd. Sama juga kita letak cermin di sini, letak cermin di sini. Okay. So dia rumus pun tak ada dekat sini. So nanti kita kalau tengok secara grafikal ni nampak macam dia odd, tetapi actually dia adalah neither even ataupun odd. So nak mudah nanti kita akan tengok formula macam mana dia adalah, dia bukan even dan juga bukan odd. Secara grafikal nampak dia macam odd sebab dia bila kita tak cermin dia tak sama. Tetapi sebenarnya dia bukan odd dan juga even. So kita akan tengok secara formula. So ini adalah example macam mana kita nak tengok signal itu even ataupun odd secara formula. Secara formula. Okay. So contoh signal yang pertama, dia bagi signal XT sama dengan E negatif 5T. So solution dia, kita tengok formula untuk even dan odd. Kita senaraikan dulu. So untuk even, XT sama dengan X negatif T. So dia nak kata signal ini mesti sama nilai dengan signal X negatif T. Kalau dia odd, kita kena make sure signal bila dia signal X negatif T sama dengan signal negatif XT. Bukan bermaksud XT ini sama, jangan confuse dekat nilai XT ni di sini. Kita tengok ni XT ini adalah signal. So dia nak beritahu signal kiri dan kanan kena sama. X negatif T ini adalah signal. Negatif X dalam kurungan T adalah signal. Jangan tengok negatif-negatif ini lagi. Dia nak beritahu signal kiri dan kanan nilai sama. Bukan nilai yang kita tengok negatif-negatif ni. Selepas kita calculate, dua-dua kiri dan kanan sama, baru kita kata dia even ataupun odd. So contoh, mari kita check macam mana nak buat. Okay, saya padam ini dulu. Okay, contoh signal dia dah bagi tadi. Ini soalan. Okay, soalan kita. So ambil soalan itu sebagai XT. So maka soalan ialah XT. XT sama dengan negatif 5T. Ini soalan. So, kita hasilkan signal yang negatif T pertama dan kita hasilkan juga signal yang negatif XT. Sebab yang ini X negatif T, yang ini pun X negatif T. So, bila kita cari ini, automatik cari yang ini juga. So, yang kita tak jumpa lagi atau yang nak kena cari lagi satu ialah negatif XT. Yang kedua. So kita buat dulu ini satu, ini dua. So cari dulu signal X negatif T.
So sini signal original dia XT. So signal yang kita nak kena cari ada tambahan negatif T. So asal tidak ada negatif T. Signal original kat atas ni tidak ada negatif T. So kita nak kena cari bila dia negatif T. Kita simply tambah negatif sahaja. Barulah dia akan jadi signal macam ini. Negatif T. So macam mana kita nak tambah? Bila kita tambah negatif T dalam T ini, maka secara automatik T kita kena tambah negatif. Dia macam ni lah. Kalau XT sama dengan E5T. Kalau X itu 1, maka E T kita 1. Kalau X T itu 2, maka E kita L. Dalam T tadi ini, kita letak 2. X kalau T kita 3, maka E 5, 3. So dalam kes kita nak T kita adalah negatif T. So maka E negatif 5, negatif T. Sorry, kat depan ni ada negatif perasan. Okay. So bermaksud kita simply tambah negatif T. Itu yang saya buat di sini lah. Tambah negatif T. So, negatif 5 darab negatif T, negatif positif. Maka ini nilai signal X negatif T. Signal X negatif T, ini nilai dia. Simpan dulu, letak tepi. Sebab kita nak compare sama tak sama, nanti kemudian lah. Kemudian settle yang pertama, kita buat pula yang kedua. Sebab kita nak cari satu lagi jenis signal. Signal itu sebab odd pakai yang negatif X kurungan T. So yang ini settle. Dah dapat cari. Yang ni sama. So X negatif T, X negatif sama. So tak perlu cari. Kita cari yang kedua ini. Yang ini. Negatif XT. Ini yang kedua. So kita cari yang kedua ini. Ini yang kedua. So negatif XT. Signal original kita tadi XT sama dengan E negatif 5T. So, ada tambahan di sini ialah negatif X. Tadi kita tambah negatif pada T. Sekarang kita tambah pada X pula. Contoh sekali lagi, saya letak tepi di sini. Kalau signal asal ialah E negatif 5T. Kalau kita letak negatif T macam ni, dia akan jadi negatif E5T. Kalau kita letak positif kat depan X, maka depan ini akan jadi positif E5T. So, XT ini dia mewakili semua. So, bila kita letak negatif dekat depan yang mewakili semua, maka jawapan dia kat sini pun ada negatif sebab ni mewakili semua. Okay. So, sama macam ini, bila saya tambah negatif depan X, maka dekat dia punya jawapan belakang ialah tambah negatif. Maka ini ialah jawapan akhir ataupun signal untuk negatif XT. So, kita start compare. Kita ambil ini continuous time event. Event kata XT mesti sama dengan negatif XT. So, XT kita mana? Saya padam ini balik. Okay. Alright. So, XT. Ini XT. Sama tak dengan X negatif T? Mana negatif T? Okay, ini. Ini negatif X. XT. So, tengok di sini. Tak sama. XT untuk XT E negatif 5T. Untuk X negatif T, E 5T. Maka ini yang saya katakan di sini. XT tidak sama dengan X negatif ni. Nilai dia tak sama. Di mana XT ialah E negatif 5T. Tak sama dengan E 5T. Mana sama? Sini ada negatif, kanan tak ada negatif. So, tak sama. Bila tak sama, kita tak boleh panggil dia even. Sebab even kata rumus kena nilai kena sama. XT punya signal nilai kena sama dengan kanan. Kanan punya signal X negatif T. So kita check pula odd. Odd rumus kata X negatif T nilai kena sama dengan negatif XT. So kita check balik, ini padam.
Padam. Okay. Dia kata X negative T. So, X negative T mana? Yang ini. Okay, yang ini. X negative T. Nilai dia E negatif. Kita ambil nilai yang hujung sekali. E 5T. Kemudian kita cari signal kedua yang nak kena compare ialah negative XT. So, ini negative XT. Signal dia nilai ini. So, tak sama juga. So, X negatif T tidak sama dengan negatif XT. Sebab apa? Sini X negatif T nilai dia E5T. Tak sama dengan negatif E negatif 5T. Sini ni ada E dia ada negatif, sini tidak ada negatif. Dah tak sama dah. Satu lagi kat 5 dia sini positif, sini negatif. So tak sama. So maka dia tidaklah sama. Bila tidak sama, maka dia juga bukan odd. No, bukan odd, bukan even. Ini yang saya katakan tadi. Dia jawapan last sekali kita panggil signal ini neither odd ataupun even. Dia bukan odd, dia bukan even. Sebab dia tidak memenuhi kondisi yang odd punya kondisi dan terbalik. Even punya condition ataupun odd punya condition. Condition dia mesti sama kiri dan kanan. Ini example yang kedua. Kali ni signal yang kita nak kena check ialah signal XT dia sin 2T ataupun sin 2T lah. So solution sama macam tadi, kita tulis dulu even punya formula, odd punya formula. Odd even punya formula sama macam tadi, XT mesti sama dengan X negatif T. X negatif T untuk odd, X negatif T sama dengan negatif XT lah. So kita ambil soalan kita. Ini soalan. Ini soalan kita tadi sin 2T. So sin 2T ini depan dia actually ada 1. Sebab selalunya 1 kita tak tulis lah. Maka kalau kita kembangkan dia akan jadi sebenarnya soalan kita ialah 1 sin 2T. So kita start cari signal-signal yang untuk di compare. So yang pertama kita cari signal X negatif T. Yang ni sama. So tak perlu kita cari yang ini. Yang ni sama lah negatif. Bila kita cari yang ini automatik kita dapat yang ni. So tak perlulah cari 2 kali. So kita cari negatif XT dengan X negatif T. So kita cari yang signal pertama dahulu. Ini signal pertama. So ini signal pertama kena tambah negatif T. So bila tambah negatif pada T. So ini kita tambah ini X kat luar. So T kita untuk sin. Sin ni T ni dia mewakili keseluruhan. Kalau E 5T, T itu mewakili yang ini sahaja. Okey. Kalau T untuk jenis signal sin ke cos, cosine, dia mewakili semua. Sin ini termasuk sebagai T. So bila kita nak negatifkan T, maka kita ternegatifkan semua sekali. Kalau untuk eksponen punya formula tadi, T dia E 5T tadi. 5T. T dia hujung ni saja. So bila kita negatifkan yang T ni sahaja. Tetapi untuk sin, cosine dan sebagainya kita ambil semua. So itu bila saya tambah negatif T di sini, negatif di T, maka ini yang saya tambah negatif, maka dia akan dapat 1 darab negatif sin 2T. So bila negatif tambah sini negatif sin 2T lah. Negatif sin 2T darab 1, maka jawapan akhir ialah negatif sin 2T. Ini signal untuk negatif T. Kemudian kita cari signal yang kedua, iaitu signal negatif XT. Negatif XT kita tambah negatif sahaja kat luar, T jangan kacau. So maka paling luar sekali ialah negatif 1 lah. So tambah negatif dekat paling luar sekali, maka dia akan jadi negatif sin 2T. So ini jawapan akhir bagi signal jenis kedua. So kita start compare. So kita nak tengok dia even ke tak. So even kata XT dengan X negatif T. So kita ambil, saya padam. Okay. So XT nilai dia ialah sin 2T. Okay. Compare dengan X negatif T. So ni X negatif T. Nilai akhir dia.
So kita tengok sini tak sama, maka dia bukannya even. No, dia bukan even sebab xt nilai dia sin 2t. Yang x negatif t pula nilai dia negatif sin 2t. Tak sama, maka dia bukan even. Kemudian kita check untuk odd pula. Odd dia ambil negatif t. X negatif t punya signal. Mana jawapan last sekali ini. Compare dengan negatif xt. So compare dengan negatif xt. So jawapan terakhir dia ialah negatif sin 2t. Kalau tengok nilai sama. Okay, nilai sama maka dia ialah odd signal. So sini x negatif t pun negatif sin 2t. Negatif xt pun nilai dia negatif sin 2t. Sama. So bila memenuhi condition maka ini formula untuk odd. So dia sama. Maka kita katakan dia ialah odd signal. So simple saja sebenarnya sebenarnya untuk kita nak check signal itu even atau odd secara formula.